Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam siri mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah secara online bersama saya Ustazah Azimah. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 KSSM bahagian Ulumul Hadis. Tajuknya ialah hadis mutawatir. Sebagai mukaddimah, mari kita lihat apakah maksud hadis mutawatir. Okey, maksud hadis mutawatir dari segi bahasa ialah berterusan atau berturutan. Manakala maksud hadis mutawatir dari segi istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah syarat-syarat hadis mutawatir. Ada 4 syarat hadis mutawatir. Kita akan lihat satu persatu. Okey, syarat yang pertama, hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Diriwayatkan oleh rawi yang ramai. Okey, ramainya tu ulama berbeza pendapat nak menentukan bilangan minimum perawi hadis mutawatir. Okey, syarat yang kedua ialah bilangan perawi yang ramai mencapai satu tahap mustahil pada adat mereka berpakat untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah. Ya. Dan yang ketiga, jumlah perawi mesti seimbang pada setiap tabaqat sanad daripada pertama sampailah terakhir, daripada yang memberi sampailah kepada yang menerima. Dan syarat yang keempat, perkhabaran hadis hendaklah diterima melalui panca indera yang 5. Contohnya, perawi berkata kami dengar ataupun sami'na ataupun kami lihat, ya, ataupun dia kata ra'ayna. Itu adalah 4 syarat yang ada pada hadis mutawatir. Seterusnya kita lihat pula pendapat ulama mengenai had bilangan minimum perawi hadis mutawatir. Ada 4 pendapat, ya. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa bilangan minima perawi hadis mutawatir ialah 4 orang. Ya. Pendapat yang kedua 5 orang, pendapat yang ketiga 20 orang dan pendapat yang keempat 40 orang. Masing-masing ada hujah yang tersendiri, ya, dalam menentukannya. Dan seterusnya mari kita lihat pembahagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Ya, sama dari segi lafaz dan makna. Okey. Manakala yang kedua ialah mutawatir maknawi, ya. Sama dari segi makna tetapi lafaznya berbeza. Okey, mari kita lihat contoh hadis mutawatir lafzi, ya. Contoh hadis mutawatir lafzi, ya, ini contoh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, hadis ini telah diriwayatkan oleh 70 perawi daripada kalangan sahabat. Begitu juga bilangan yang sama ataupun lebih pada setiap tabaqat yang lain. Okey, dan contoh hadis mutawatir maknawi, ya. Okey, hadis mutawatir maknawi ni ialah hadis tentang, contohnya ialah hadis tentang Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Banyak hadis ni, ya. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai lafaz. Ada banyak, ada yang mengatakan sampai 100 lafaz, ya. 100 periwayatan, ya. Okey. Okey, dan seterusnya ialah hukum beramal dengan hadis mutawatir. Ada 3, ya. Okey, yang pertama, kita wajib beramal dan menerima hadis mutawatir ni dijadikan sebagai hujah. Yang kedua, hadis mutawatir ini sabit secara qat'i, ya. Hadis
hadis mutawatir ialah ilmu daruri yang tidak boleh dipertikaikan. Okey, seterusnya kita lihat penghujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini memberi faedah ilmu daruri, iaitu suatu keyakinan yang wajib diterima secara qat'i, tak boleh pertikai. Semua hadis mutawatir diterima tanpa perlu soal selidik terlebih dahulu. Dan yang ketiga, hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis ahad. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya-Allah.